Distorsi mistik ni kita kena jelaskan dengan teliti, sebab dalam pengalaman saya dan pengalaman practitioner, orang yang terperangkap dalam masalah kesihatan mental dan at the same time dia kata itu mistik, itu hantu, itu saka, itu buatan orang, dia akan terperangkap dalam mistik tu, dalam distorsi tu lama, dan dia akan ganggu masalah kesihatan mental dia, dan dia buat rawatan biasanya tak sembuh. Distorsi mistik adalah distorsi nombor 5, ya. Okey. Kepercayaan kuasa mistik. Okey, untuk memahami kepercayaan kuasa mistik ni, jenis distorsi ini ialah pola pemikiran individu yang mempercayai unsur tahyul, mistik, saka atau ilmu hitam. Individu mempunyai kuasa mistik ini boleh mempengaruhi kehidupan tanpa keupayaan mereka untuk mengawalnya. Akibat pemikiran ini, individu akan terperangkap dalam ketakutan kepada perkara yang tidak jelas, prasangka mistik, dan menyalahkan perkara mistik yang tidak nyata apabila menghadapi berbagai masalah kehidupan. Sebenarnya, pemikiran ramai individu daripada kalangan orang bawahan, ahli agama hingga kepada golongan profesional. Distorsi ini bermula kerana menyalahfahamkan agama dan budaya yang tercipta dalam masyarakat dan disokong hanya oleh prasangka, ketakutan dan pengalaman tanpa bukti benar. Secara asasnya, distorsi mistik ini telah merosakkan pemikiran, menghasilkan energi negatif, dan energi negatif ini telah membina simulasi dalam pemikiran, perasaan dan fisiologi, dan menghasilkan delusion, hallucination dan sebagainya, dan merosakkan ramai orang. Jadi dia adalah satu kepercayaan mistik, terutama dalam masyarakat Melayu. Dan distorsi mistik ini dia tidak ada dalam barat, tapi dalam Neo-CBT saya masukkan, sebab saya nampak ramai orang terperangkap dalam kuasa mistik. Okey, jadi hantu ada tak? Hantu tu yang kita percaya tu ada tak sebenarnya? Saka tu ada tak? Jadi sebenarnya hantu saka tu tak ada. Dia tak ada. Dia adalah datang daripada pemikiran kita. Okey, contohnya saya bawa kereta waktu malam, pukul 12.30 malam. Saya bawa kereta waktu malam, gelap gulita, dan tiba-tiba saya rasa takut. Dan bila saya takut tu, saya buat dari kereta, dan tiba-tiba selalu di kawasan perkuburan. Jadi saya nampak kubur kan. Jadi satu malam kubur berasap. Nah, saya teringat pula cerita tu. Jadi saya takut. Jadi bila saya takut, tiba-tiba depan pintu cermin kereta saya ada hantu datang. Wah, hantu datang. Jadi hantu tu datang dari mana? Jadi hantu tu bukan datang daripada tanah perkuburan. Hantu tu bukan datang daripada gunung. Hantu tu bukan datang daripada pokok ara dan sebagainya. Bukan. Hantu tu datang daripada pemikiran saya, sebab saya rasa takut. Jadi imej hantu yang datang tu adalah sama dengan imej hantu yang pernah saya tengok dalam TV, install dalam pemikiran. Sama dengan imej hantu yang pernah saya lihat gambar, kawan saya ceritakan, ataupun imej hantu yang pernah saya bayangkan yang dalam pemikiran saya, maka dia keluar balik kerana datang simulasi yang menyebabkan saya takut. Jadi hantu ini adalah gambaran pemikiran kita. Sebab tu dalam kajian hantu di seluruh dunia, ada satu tokoh tu saya suka baca artikel dia, tapi saya dah lupa. Dia mengkaji tentang hantu-hantu Nusantara ni. Okey, jadi hantu ni betul-betul berdasarkan budaya kita dan kita pegang. Sebab itu hantu Melayu, okey, saya tanya awak, apa hantu Melayu? Jadi hantu Melayu adalah Langsuyo, Pontianak, Toyol, Sundal Bolong, hantu tetek, hantu kom-kom. Jadi 90% hantu Nusantara ini adalah perempuan. Jadi kesian orang perempuan, mati semua jadi hantu, ya. Hantu laki toyol je, ya, dengan hantu raya. Jadi maksudnya pemikiran orang Melayu lama ni, dia sangat banyak jenis hantu, dan hantu dia, muka dia sangat menakutkan dan sangat mengerikan.
Berbeza dengan masyarakat barat. Masyarakat barat, hantu dia dua jenis saja. Langsung vampire. Dengan vampire ni ada lelaki ada perempuan. Dan vampire ni hantu dia tak menakutkan, muka smart, ya. Jadi rambut sikat ke belakang, ya, pakai blazer, dan gigi taring dan cakap dengan penuh romantik. Dan bila dia nak bunuh orang, dia gigit ke leher dengan romantik dan orang tu mati dan dia jadi kelawar. Maksudnya tak mengerikan. Yang menakutkan dan mengerikan tu adalah zombie. Zombie muka dia hodoh. Hantu ni smart. Tengok hantu Dracula perempuan tu, vampire perempuan tu kan. So dada besar, menonjol, ya. Body seksi, rambut ikal mayang, ya, muka dia licin, bibir dia besar. Jadi seksi. Jadi seronok tak jumpa hantu Mak Saleh? Sebab dia tak menakutkan. Berbanding dengan budaya Nusantara, Malaysia, Indonesia, Brunei ni, hantunya sangat menakutkan kerana pemikiran kita. Jadi maksudnya ialah hantu ini dia tidak ada ciri universal. Hantu ni tak ada ciri universal. Sama juga macam histeria. Histeria tak ada ciri universal. Histeria adalah masalah kaum, masalah belief, masalah kepercayaan yang disalahertikan menghasilkan histeria. Histeria tak ada pattern. Yang kena histeria orang Melayu. Orang Cina, Sing tak kena histeria. Dekat barat, dekat Eropah tak kena histeria. Maksudnya histeria ni bukan penyakit. Histeria ni tak ada pattern universal. Histeria ni adalah berkaitan dengan belief dan kepercayaan yang tertanam dalam nenek moyang dan ketakutan yang dibina dalam mistik. Berbeza dengan bipolar. Kejap sedih, kejap gembira, kejap sedih, kejap gembira. Jadi bipolar, depression, anxiety, PTSD ni orang Melayu kena bipolar. Orang Cina kena bipolar. Orang Eropah kena bipolar. Orang Jerman kena bipolar. Orang Mongolia kena bipolar. Orang Itali kena bipolar. Maksudnya bipolar ni ada pattern universal, international. Maka dia penyakit. Dia sama dalam dunia kefitrahan manusia. Tapi hantu ini berbeza mengikut bangsa, mengikut budaya. Jadi dia tak ada pattern. Jadi dia adalah budaya. Dan histeria pula hanya berlaku pada orang Melayu, kan? Jadi dia bukan penyakit. Dia adalah masalah belief. Dan masalah belief tu sangat teruk. Ketakutan tu sangat teruk sampai dia telah merebak dalam pemikiran, perasaan dan setiap golongan masyarakat dan menghasilkan fisiologi dan menjerit terawang-awangnya. Bukan penyakit. Itu semua adalah daripada pemikiran. Dalam psikologi mudah saja, daripada tekanan dan masuk dalam subconscious mind yang tak boleh dikeluarkan, maka dia akan keluarkan melalui histeria. Okey, jelas Okey, jadi kita dah faham bahawa hantu ini adalah dalam pemikiran kita. Ya, pemikiran kita. Jadi dia senang saja teori dia. Apabila kita fikirkan sesuatu yang kita takut, hantu tertakut, maka takut itu akan menghasilkan energi ketakutan. Maka energi ketakutan itulah yang akan membina imajinasi, wajah, bentuk, suara dan sebagainya menjadi nyata. Jadi hantu itu adalah daripada energi takut yang menghasilkan ketakutan yang mencipta imej hantu. So kita cipta dalam diri kita. Okey, jadi sebenarnya apa itu hantu? Okey, apa itu hantu? Kan? Okey, jadi kita kena memahami konsep ni. Ya. Okey, contohnya ada satu bangunan. Ada satu bangunan. Okey. Ada satu bangunan usang. Okey, dan satu bangunan usang di kawasan yang terbiar, ya. Dan tiba-tiba ada seorang budak, dia lelaki, nama dia Ali. Ali ini mempunyai pemikiran yang sangat kusut. Pemikiran dia ada depression, dia marah, dia rasa tak berguna. Jadi pemikiran dia, aku tak guna, aku semua orang tak sayang, aku seorang yang dipulaukan orang lain, tak berguna, nak bunuh diri, hidup semuanya tak bermakna, semua orang tak suka aku nak bunuh diri. Jadi pemikiran Ali adalah negatif.
Ali pun dah nak berkebangunan ni. Lepas tu dia pergi ikut rasa dia ikut delusion, hallucination dia pun nak bangunan ni. Aku tak berguna, aku nak bunuh diri, semua orang tak sayang aku seorang yang tidak ada masa harapan, aku putus asa, semua orang tak sayang aku. Sampai atas ni Ali pun terjun pelepek, Ali pun mati. Okey, Ali pun mati. Okey, so bila Ali mati, apa berlaku pada jasad Ali? Maka jasad Ali pun mereput, masuk ke tanah, api, air, angin. Maka roh Ali pun kembali kepada Tuhan. Roh itu maha suci. Roh itu adalah rahsia Tuhan. Roh itu adalah manifestasi kekuasaan Tuhan. Jadi dia kembali kepada Tuhan. Roh tak akan jadi hantu. Mustahil roh jadi hantu. Roh itu suci. Maka jasad kita kembali kepada tanah dan sebagainya. Ya. Okey. So, apa yang ada di sini bila dia mati, ini adalah satu, yang ada adalah energi. Energi apa? Energi Ali. Apa energi itu? Marah, dendam, benci, tak guna, semua orang tak suka saya, ada kat sini energi, tapi tak nampak. Dia hanya energi, tapi tak nampak. Tapi dia ada. Orang kata tempat ni bunuh diri, tempat ni pernah berhantu, itu hanya energi saja. Okey. Tapi tak nampak. Dan tiba-tiba datang pula orang yang kedua, nama dia Abu. Datang orang yang kedua, Abu. Dan Abu pula ada energi yang sama macam ni. Saya tension, saya kecewa, semua orang tak sayang saya nak bunuh diri, saya tak berguna. Dia lalu kat sini. Jadi bila lalu kat sini, energi Abu sama dengan energi Ali. Maka energi Ali ini akan datang kepada Abu. Maka Abu pun akan rasa ada perasaan yang sama macam tu. Saya tak guna, saya marah, saya benci, semua orang tak sayang saya. Dia pun naik bangunan, saya benci, saya tak guna, semua orang tak sayang saya nak bunuh diri. Sampai atas ni, lepas tu Abu pun terjun pelepek, mati. Ya, jadi Abu pun mati. Jadi apa ada kat sini? Ini adalah energi Abu. Tak guna, marah, benci, semua tak sayang saya. Jadi ada berapa energi? 2 energi. Dan energi ini tidak ada bentuk. Dia tidak ada rupa. Dia hanya satu gelombang yang lemah yang datang daripada yang boleh dirasai aura dia. Dirasai. Contohnya macam kita pergi ke masjid, kita duduk masjid, apa kita rasa? Tenang, seronok, happy. Kita pergi Mekah, apa kita rasa? Seronok, tenang, happy. Kita pergi ke hutan, apa kita rasa? Nyaman dengan pokok. Kita pergi ke rumah kosong yang ditinggalkan dan ada sawang-sawang dan benda berselerak, apa kita rasa? Tak seronok, takut, bimbang. Kita pergi ke bilik air yang ada kotor-kotor, cocotan, najis mata-rata, ya tak terpakai, apa kita rasa? Geli, takut, rasa macam nak muntah. Itulah energi. Dia tidak ada bentuk, dia tidak ada rupa, tapi kita boleh rasai dia tu. Dan manusia ini dia ketakutan tu, dan dia dalam cipta yang membentuk bentuk-bentuk dalam pemikiran dia. Dia membuatlah bentuk dia, rambut dia kusut, berurai-urai, melambangkan pemikiran dia kusut. Dia buatlah telinga dia capang merah, melambangkan bahawa dia suka penuh dengan perkara-perkara negatif, kemarahan. Dia buatlah gigi dia tajam, maksudnya dia sangat agresif. Dia buat mata dia merah, maksudnya penuh dendam, kesumat. Dia buat hidung yang tajam, maksudnya penuh kesombongan, keangkuhan. Dia buat tangan dia tajam, maksudnya dia penuh dengan kemarahan, dendam dan sebagainya. Dia buat ekor, maksudnya penuh dengan sifat kebinatangan. Dia buat pula pegang trensula yang 3 tu melambangkan agresif. Jadilah dibuat pula color merah, menunjukkan kemarahan. Pegang trensula, jadilah Manchester United, the Red Devil. Maksudnya kita yang membayangkan bentuk itu berdasarkan sifat-sifat ketakutan kita, tapi dia tak ada rupa dan tak ada bentuk. Dan kita menamakan dia pula hantu toyo, langsuyo, hantu kopek dan sebagainya. Okey, jelas Okey, jadi ada 2 energi negatif. Jadi tiba-tiba datang satu orang lagi, ya, nama dia katakanlah Kamil. Kita datang seorang Kamil. Okey, Kamil lalu dekat sini. Tapi Kamil ni pemikiran dia positif. Okey, saya baik, saya seorang yang penyayang, saya punya keluarga yang bahagia, saya pasti berjaya, saya hebat. Lalu kat sini.
Okey, energi ni boleh tak pengaruhi dia? Ya, tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab Amel ni positif, energi ni negatif, dia tak boleh tak boleh masuk, dia tak sama. Dan Kamil tak percaya pada hantu, tak percaya mistik, dan dia tak boleh datang. Jadi maksudnya energi ini nothing. Energi ini tidak ada apa-apa kuasa, dia nothing, dia kosong, dia tidak ada apa-apa kuasa. Yang menjadikan dia berkuasa adalah pemikiran kita yang negatif, pemikiran kita yang percaya mistik, yang percaya pada hantu, yang percaya pada saka, yang membuka ruang untuk energi dan negatif itu, dan akhirnya energi negatif itu menguasai kita. Sebab energi itu sebenarnya dari kita sendiri, kita yang membina dia, kita yang membesarkan dia. Jadi maksudnya energi negatif ni, luaran ini ada, tapi dia nothing, dia tak ada apa-apa kuasa, dia have no power jika pemikiran kita positif, jika kita tidak mempercayainya, jika kita menolaknya. Tetapi jika kita percaya, kita terfikir takut, maka dia akan menguasai kita. Jadi puncanya diri kita. Okey, jelas Jadi Kamil pun lalu kat sini, so benda ni tidak boleh mempengaruhi apa-apa Kamil. Okey, jelas Okey. Siapa jelas buat thumbnail? Siapa yang tak jelas boleh terus tanya soalan, ya. Sampai kita memahami benar-benar dan bebaskan diri kita daripada kepercayaan mistik ni. Okey. Kemudian orang pun bercakap, orang pun bising. Orang kata di tempat ini ada berhantu, tempat ini ada toyol, tempat ini ada orang bunuh diri, tempat ini ada hantu. Jadi siapa yang menjadikan dia berhantu? Pemikiran, persepsi orang-orang yang bercakap tu, dia menjadikan berhantu. Okey, kemudian tempat ni pun ditinggalkan. Kemudian bila ditinggalkan, lepas tu tempat ni pun diambil alih oleh pemaju. Pemaju pun robohkan bangunan ni. Sebab pemaju ni pergi duit, pemaju ni pun roboh semua ni, ya. Tempat yang sama. Okey, pemaju pun buatlah perumahan, rumah kedai, membuatlah apartmen kondominium kat sini, ya. Lepas tu dia buat tempat jogging, pemaju. Lepas tu dia buat air terjun. Lepas tu dia tanam banyak pokok, dia tanam banyak pokok, ya. Dia buat taman-taman bunga, dia buat shopping kompleks, tempat orang jalan, tempat orang jogging. Okey, tempat yang sama. Okey, saya tanya, bila pemaju dah bangunkan kawasan ini, energi tadi, energi yang dikatakan hantu tadi, energi tadi, ada lagi tak? Energi tu ada lagi tak? Jawapan dia, energi ni tak ada. Tak ada dah. Okey, sebab apa energi ni tak ada? Energi ni tak ada sebab orang tak lagi sebut. Orang tak lagi highlight tempat ini berhantu. Orang tak lagi highlight tempat ni bersawang, tempat dia ditinggalkan, tak ada. So dia tak ada. Jadi yang menjadikan dia ada, pemikiran kita katakan dia ada. Jadi semuanya daripada pemikiran kita. Macam itulah orang percaya KLCC akan tenggelam. Tak tenggelam pun. Yang tenggelam dalam pemikiran dia. KLCC akan runtuh. Tak runtuh pun. Yang tak runtuh pun masih tegak. Yang runtuh dalam pemikiran dia. Semua tu dalam pemikiran dia saja. Kan? Okey, jelas Okey. Jadi di sini tak ada. Sebab kita tak highlight lagi, kita tak kata kita buat berhantu, so dia tak ada. Sebab itu energi ketakutan hantu saka ini, dia hanya muncul bila kita percaya dia ada, dan bila kita bina fikir dia takut, dan dia akan menghasilkan energi ketakutan. Dan ketakutan itulah yang akan menghantui kita dengan mencipta imej-imej, bayang-bayangan ketakutan yang menyebabkan kita ternampak-nampak dan sebagainya. Okey, jelas kan? Sebab itu ada kawan saya, dia pergi buat kursus dekat satu tempat, ya, dekat SSM, apa dipanggil Social Malaysia tu kan. Dia duduk 2 malam dekat satu bilik tu. Dia duduk, dia pergi ceramah, dia perempuan, ya. Lepas tu pada hari yang ketiga tu, saya pergi ceramah, saya sembang dengan Rustia. Rustia kata apa? Doktor, kat bilik tu ada apa-apa tak? Tak ada apa-apa lah, saya happy je duduk seorang-seorang kan, buat kerja. Doktor, bilik tu berhantu, ambil orang takut bilik tu. Terus dia takut, dia meremang bulu rumah, dia takut, dia kata kat saya apa? Aziz, I dia takut hantu tau. I takut hantu, malam ni I nak balik, I takut, I nak balik. Nampak? Bila orang tak cerita, dia tak takut, benda tu tak ada.
Tapi bila Rusty cerita, dia takut. Jadi benda tu dia cipta, dia create, bulu rumah dia meremang, dia takut. Jadi terus dia nak balik. Jadi bulu rumah kita ni meremang mengikut apa yang kita percayakan. Kalau kita yakin keberadaan Tuhan, kita berserah pada Tuhan, bulu rumah meremang. Sebab kita percaya kepada Tuhan. Kita penyerahan pada Tuhan tu memang meremang. Tapi kalau kita percaya pada hantu, kita takut pada hantu, meremang juga. Jadi dia ikut apa yang kita percaya tadi tu. Okey? Jelas Okey, jadi maksudnya kita kena bina, bersihkan minda kita daripada mistik. Saya ada seorang adik tau. Adik saya ni dia suka jumpa perawat. Jumpa perawat buat numpak ni. Satu hari perawat tu kata dia ada saka. Dia kena mandi saka sebagainya kan. Lepas tu dia pun ubat buat saka, dia habis 800. Lepas tu jumpa dengan saya. Saya kata, adik, datuk kita tak ada saka, mak ayah kita tak ada saka, adik-beradik lain yang tak ada saka, kenapa tiba-tiba engkau ada saka? Mana datang saka tu? Keturunan kita tak ada saka. Nampak jadi maksudnya dia bina dalam pemikiran berdasarkan distorsi kepercayaan itu, dan dia bina dalam diri dia, dan akhirnya tak terkawal berjadi histeria. Sebab tu histeria adalah kepercayaan mistik, takut hantu, saka sebagainya yang tak terkawal, dan akhirnya dia keluar sebagai satu masalah psikologi kerana tekanan, dan dia boleh tak sedarkan diri dan sebagainya. Tapi dia tak ada pattern universal. Maksudnya orang Jepun, orang Cina, orang Jerman, orang Arab, orang Iran, orang Islam dekat Eropah, Amerika Syarikat sebenarnya tak ada saka, dan tak ada histeria. Yang ada histeria adalah orang-orang Melayu kat Nusantara kerana belief dan kepercayaan yang telah berakar umbi, yang dapat daripada datuk nenek moyang dia, dan akhirnya mengikat dia, dan dia rasa takut, dan dia dikuasai oleh pemikiran mistik tu. Sebab tu kita kena hapuskan pemikiran mistik. Okey, saya nak bagi satu contoh, ya. Satu contoh. Dulu lama, dalam 6-7 tahun dulu, saya nak pergi menyelia student saya buat praktikum kaunseling di sekolah. Saya sibuk. Jadi saya telefon dia. Saya kata, okey Hani, saya akan pergi menyelia hari Rabu. Hari Rabu saya free, saya dah kosongkan. Dia kata, doktor, jangan datang. Hari Rabu tak boleh, sekolah kena histeria, jangan datang. Saya marah. Saya kata, saya datang juga. Kalau awak tak bagi saya datang, buat fail. Saya saja ukur dia lah. Jadi saya datang, saya nak awak buat sesi kaunseling. Yang pertama kepada orang yang pertama kena histeria. Yang kedua, saya nak awak buat sesi dengan orang yang paling teruk kena histeria. Saya nak awak buat dua-dua ni. Saya nak tengok. Kalau tak awak fail. Saya saja ukur dia. Saya pun pergi. Jadi bila saya pergi ke sekolah tu, saya tengok memang betul. Banyak sekolah pelajar-pelajar histeria, menjerit, meraung dan sebagainya, ya. Jadi saya pun tanya pada cikgu-cikgu, sembang, kenapa jadi histeria? Rupanya histeria tu dia pun panggil cikgu-cikgu ni pun, tapi kita tak boleh salahkan ustaz, kita tak salahkan kaunselor, sebab mereka tak tahu, mereka tak ada knowledge tu, mereka hanya kepercayaan yang lama ni. Jadi dia pun panggil perawat dan sebagainya, ya. Jadi dia pun datang ke sekolah, dia pun pergi lihat sebagainya, dan dia beritahu pada semua pelajar. Asalnya kena satu pelajar saja, ya, menjerit. Lepas tu dia pun merebak, dan dia beritahu pada pelajar sekolah ni, okey, dekat luar sekolah tu, dekat pagar tu ada satu pokok, dan pokok ini ada satu nenek kebayan, dan ada budak pergi masuk kawasan tu, mungkin kencing situ. Sekarang nenek kebayan tu dah marah, dan nenek kebayan tu sangat tua, mata dia hijau, rambut dia jarang-jarang, kepala dia botak, dan dia telah hidup beratus-ratus tahun, dan badan dia berkedut-kedut-kedut, dan dia pegang satu tongkat. Tongkat dia tu, kepala tongkat tu ular betul, bunyi kan. Dan kerja nenek tua ini sekarang ini ialah dia merenung budak. Mana-mana budak yang kena renung akan kena histeria dan menjerit. Macam saya, bayangkan saya nenek kebayan, saya pegang tongkat ular, mata saya hijau, saya renung awak. Awak pun menjerit. Jadi apa berlaku pada pelajar? Jadi apa yang berlaku pada pelajar ialah pelajar membina imajinasi. Nenek yang tak ada dibayangkan. Dan dalam ketakutan itu, dia bayangkan nenek tu pandang dia. Akhirnya sebahagian daripada pelajar sekolah histeria. Sebab
guru-guru dan kaunselor telah masukkan distortion mistik dalam minda pelajar, menghasilkan ketakutan, dan benda tu dikeluarkan dan akhirnya pelajar kena histeria, dan histeria berjangkit. Dia hanya satu konsep energi berjangkit. Dia sama macam menguap. Contohnya kalau saya menguap, jadi kalau awak tengok saya menguap, awak rasa apa? Awak rasa mengantuk, awak rasa nak menguap. Ya? Saya tengok anak saya menguap, saya pun rasa nak menguap. Macam tu juga histeria. Pelajar tengah ketakutan, A takut, B takut, C takut, D takut, tiba-tiba A menjerit. Betul, B tengok, B pun takut, B pun menjerit. C pun menjerit. Jadi dia merebak secara psikologinya, cara frekuensi ketakutan itu menyebabkan dia menjerit. Kalau cikgu pun menjerit, maksudnya cikgu pun energi dia lemah dan dia takut dan mencipta energi ketakutan. Ya, okey, jelas okey, jadi apa lepas tu saya pergi sekolah tu, saya pergi melihat pelajar yang paling teruk kena histeria. So memang kesian. Pelajar yang teruk kena histeria tu, perempuan, diletakkan dalam bilik surau, lepas tu ditutup semua pintu, tutup semua langsir dan cahaya sama-sama, dan semua pelajar keliling dia. Pelajar perempuan keliling dia dan baca Yasin. Saya tengok. Jadi keadaan tu suram, cahaya tak ada, sangat menakutkan. Baca Yasin, Yasin wal Quranil Hakim, kan? Menakutkan. Dia tiba-tiba tengah baca Yasin ni, yang ni kena histeria, lepas tu ni kena histeria. Jadi maksudnya dia bina energi tu menakutkan. Yang tengah tu pun macam tu, ya. Jadi dia sebenarnya bila seorang kena histeria, kita kena itu yang paling teruk kena histeria. Kena cepat-cepat keluarkan dia daripada golongan pelajar tu. Kena sesi kaunseling, kena betulkan dia, kena sakitkan dia, kena rehatkan dia. Okey, awak ada masalah psikologi. Sekarang ni awak perlu rehat, awak perlu balik kampung, awak perlu bercuti, awak kena selesaikan masalah awak. Apa masalah awak? So selesaikan dia. Jangan campur dengan pelajar lain. Dia berjangkit sebab psikologi, sebab ketakutan itu. Dan kita tak perlu ceritakan pada pelajar hantu, saka, toyol, penunggu, dia merosakkan pelajar. Sebab tu dalam psikologi, budak-budak remaja takut hantu 4 kali ganda daripada orang dewasa. Budak-budak memang takut hantu, tu psikologi, 4 kali ganda daripada orang dewasa. Sebab itu histeria berlaku di sekolah, histeria berlaku pada remaja kanak-kanak sebab dia takut. Dan histeria tak berlaku di pejabat. Sebab di pejabat kita tak berapa takut hantu dan kita dah boleh berfikir rasional. Tapi kalau orang besar-besar masih kena histeria, takut hantu, maksudnya pemikiran dia macam budak-budak. Macam anak-anak kita yang kecil-kecil takut hantu kan, pegang dada dia berdebar, tangan dia syaki, dia takut. Memang betul dia takut. Takut tu memang sangat melampau. Sebab budak-budak memang takut hantu. Anak saya, dia pergi sekolah, kawan-kawan dia kata dalam bilik air tu ada hantu dekat atas siling. Dia tahan kencing daripada pagi sampai tengah hari, petang. Ini kena balik, dia ada masalah kencing kotor sebab tahan kencing. Sebab apa? Sebab dia takut masuk bilik air. Dia kata dalam bilik air ada hantu. Sebab dia takut. Sebab itu budak-budak takut hantu berkali ganda. Remaja takut hantu berkali ganda. Sebab tu dia mudah kena histeria. Sebab dia dan ditakutkan dan diceritakan beberapa benda negatif dan menyebabkan dibina ketakutan. Okey, jelas okey. Dan saya sambung cerita tadi, dan saya suruh si Hani tu, contoh nama dia, buat sesi dengan orang yang pertama kena histeria. Dan bila dia buat sesi dengan orang yang pertama kena histeria, saya tengok tepi, tahu apa yang berlaku? Rupanya dia budak Felda. Rupanya kisah tu betul tau. Bapak dia sakit, bapak dia tak bersihat, bapak dia macam tak boleh berjalan dan sebagainya, banyak baring. Dan mak dia banyak ambil beli barang-barang dengan Bangla Pakistan ni, dan akhirnya tak boleh bayar. Bila tak boleh bayar, hutang banyak, dan mak dia telah buat persetubuhan, ya, dengan ini secara konsisten
untuk langsaikan hutang dia. Dan anak dia tahu benda tu berlaku, dan anak dia rasa berdosa, rasa bersalah. Dia pun pula time tu nak exam, dah ustaz-ustaz kata berdosa, tak masuk neraka. Dia pun rasa benda tu bersalah, dia rasa keluarga dia tak betul, dan dia marah dengan diri dia, marah dengan mak dia, dan tekanan nak exam, dan dia tak tahan emosi tu, tekanan psikologi tu. Akhirnya kena berapa trigger dia pun menjerit, menjerit. Bila menjerit, dia meraung sebagainya, dia jadi histeria. Dan pelajar tengok, wah ini histeria, dia pernah tengok dalam TV ada hantu, orang pelajar kawan dia pun menjerit. Lepas tu ada distorsi mistik pula. Akhirnya separuh punya sekolah itu histeria. Okey, nampak Jadi macam mana sebenarnya kalau awak kaji tentang orang histeria, tengok kes-kes dia, biasanya dia ada satu tekanan mental dan masalah psikologi yang kuat. Histeria yang sebenar-benarnya dalam psikologi adalah unconscious mind dalam skizofrenia. Dia tak sedar, dia ada dunia dia sendiri, dia delusion, dia hallucination, dia tak sedar apa yang berlaku, dia menjerit, dia meraung, dia ada hanya kegelapan, dan orang pegang dia melambung. Itu dipanggil skizofrenia yang sampai level tidak sedarkan diri, dan biasanya pergi ke emergency, injection, masuk ward psikiatris, dan okey. Dan unconscious mind dalam schizophrenia ini sangat jarang berlaku dan susah nak berlaku. Hanya orang-orang tertentu saja yang betul-betul kritikal dalam schizophrenia tu. Ini separuh sekolah kena histeria macam tu. Takkan separuh sekolah tu pelajar dia kena schizophrenia, dan mereka pun tak ada simptom schizophrenia selama ni, sebelum ni. Maksudnya itu adalah masalah pemikiran, masalah daripada kepercayaan, belief yang telah berakar umbi, datang daripada nenek moyang dia, dan itu yang diwarisi daripada turun-temurun. Dan itu yang kita kena hapuskan dalam pelajar kita, dalam generasi kita. Sama juga macam satu pelajar saya dulu kaunseling, saya cuba selamatkan tak boleh, akhirnya dia berhenti belajar. Sebab dia ada masalah depression, dia ada masalah anxiety. Bila saya sembang dengan dia kata kat saya, Prof, saya ada masalah hantu, saka ni sangat kuat hantu ni, sampai tok bomoh, sampai ustaz pun melambung, tak siapa boleh buat. Saya kata dia sakit mental, dia percaya benda tu daripada mistik. Jadi macam mana nak sembuh? Lepas tu saya telefon bapak dia cikgu. Saya kata, pakcik, anak pakcik tak sihat, tadi dia kena cuti, pakcik kena bantu dia untuk pulihkan diri dia supaya dia sihat. Bapak dia kata apa kat saya? Itulah ni doktor, anak saya ni ada hantu, ada saka, saya ada ubat macam-macam, tapi saka tu sangat kuat. Jadi dia ganggu anak saya, dia buat itu, dia buat ini, saya tak tahu nak buat apa dah. Ini semua ada kepercayaan mistik. Jadi saya dah faham macam mana anak dia sakit. Anak dia sakit sebab bapak dia. Dan saya tanya bapak dia, pakcik, masa pakcik kecil ataupun dulu, bapak pakcik ataupun datuk pakcik ada tak gangguan-gangguan macam ni? Ada, dulu pakcik saya pun sama juga sakit pasal saka ni, nenek saya pun pernah sakit pasal saka ni sebab tak buat di show, tak jaga tu sebagainya. Jadi saya faham, saka itu telah merebak kepada 3-4 generation. Jadi benda generation. Itulah cara DNA diturunkan. Itulah cara saka diturunkan. Caranya begini. Okey, cara DNA saka diturunkan, ketakutan. Ini ada dia punya datuk. Datuk dia percaya pada saka. Datuk dia pun takut pada saka. Lepas tu cerita pada anak dia. Takut saka ni nanti dia cekik kita malam-malam, dia goyang kita, dia hasut kita, dia jebak kita tak sadar, jebak kita sakit. Jadi, apa berlaku pada anak dia? Anak dia takut. Lepas tu anak dia cerita pula pada cucu dia. Takutnya kita ada saka nak cekik kita, jebakkan kita sakit, jebakkan kita tak keruan, kita kena jaga ni, kita keluarga kita memang ada saka sebagainya. Jadi anak dia cucu dia takut, dan cucu dia cerita pula kepada cicit dia. Kita ada saka ni ganggu kita, kacau kita kena hati-hati, kita memang tak selamat. Saka tu menakutkan, rambut dia panjang, dia cekik kita malam-malam, dia makan kandungan. Jadi cicit dia pula sakit. Jadi daripada cicit dia dapat saka, dapat daripada bapak dia dapat daripada atuk dia dapat daripada moyang dia. Jadi apa yang diturunkan sebenarnya adalah ketakutan.
ketakutan yang menghantui, ketakutan yang turutkan menghantui, ketakutan yang turut menghantui, ketakutan inilah yang mencipta saka. Ketakutan inilah yang mencipta energi ketakutan, dan akhirnya dia menghasilkan imej-imej ketakutan dan menguasai pemikiran kita, menguasai perasaan kita dan mempengaruhi fisiologi kita, dan kita pun nampak bayang-bayang dan sebagainya sebab ketakutan. Jadi apa yang diturunkan itu adalah ketakutan. Sebab itu dalam dunia psikologi, benda yang paling jahat sekali adalah ketakutan. Ketakutan adalah energi yang sangat negatif. Cara mengawal seseorang yang paling baik adalah menakutkan. Menakutkan, dia akan tunduk, dia akan patuh, dia akan takut, dan dia akan dikuasai. Sebab itu dalam hidup ni, dalam spiritual kerohanian, kita tak boleh hidup dalam ketakutan. Macam kita takut COVID, semua orang takut, patuh, duduk rumah, risau, bimbang sebab dia takut. Macam tu juga negara menguasai rakyat dengan ketakutan. Dengan ketakutan. Sebab tu kita kena bebaskan diri kita daripada ketakutan. Selagi kita percaya kepada energi negatif ni, dan kita percaya pada dia, dan kita dikuasai diri dia, kita tak akan dapat kemerdekaan yang sebenar-benarnya, dan kita tak akan bebas, ya. Kita sentiasa akan ada ketakutan. Okey, so ini kita kena hapuskan kepercayaan mistik ini, sebab orang yang ada kepercayaan mistik yang kuat, dan benda tu biasanya kalau dalam Neo CBT kita boleh gunakan teknik family genogram. So kita akan lihat kepercayaan mistik ni diwarisi 3 keturunan. Maksudnya dah tebal dan mempengaruhi dia. Begitu juga saya dapat kes daripada kaunselor-kaunselor organisasi daerah, ya. Dia kata ada cikgu-cikgu ada dapat banyak masalah mental health, dan mereka kaitkan orang ni buat saya, orang tu buat saya, orang tu sihir saya, ini saka, ini hantu dan sebagainya. Jadi dia makan ubat pun dia payah sembuh, sebab dia percaya pada benda tu. Sebab tu orang yang dapat mental health, yang tak percaya mistik dan membuat rawatan psikologi dan kaunseling dan medication akan mudah sembuh. Ada satu klien saya yang saya cerita tu, yang anak dia menjerit malam-malam, trauma kerana dibuli tu, ya. Lepas tu pergi jumpa doktor emergency dan sebagainya. Dia ada depression, anxiety dan schizophrenia tu, PTSD tu. Lepas tu bila mak dia permulaan tu, mak dia bawa kepada perawat. Bila bawa kepada perawat scan. Bila scan tu, ini perawat kata, wah, dia ada hantu raya. Hantu raya lah pada dia, goncang-goncang otak dia bagi dia sakit. Dia dengar mak dia cakap. Dia dengar perawat dia cakap kat mak dia, dia tengok. Jadi bila dia balik rumah, ni mak dia cerita pasal saya. Tiba-tiba malam-malam tu, dia pegang kepala dia hantuk kepala dia kat dinding. Dia hantuk pada dinding. Keluar hantu raya, keluar kau hantu raya, keluar, jangan ganggu aku hantu raya, keluar. Lepas tu tarik dia. Dia pukul kepala dia, keluar hantu raya, dia pukul badan dia. Keluar kau hantu raya, jangan ganggu aku, jangan rasuk aku. Jadi masuk apa? Distorsi yang diberikan oleh perawat itu telah masuk dalam pemikiran dia, telah merosakkan hairotan, dalam menyebabkan hairotan dan pemikiran dia, mengganggu perasaan dia dan mengganggu emosi dia, dan dia terpaksa tunjukkan dengan tingkah laku dia. That's why orang yang sakit, kita kena faham ciri-ciri psikologi orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang tak berada, orang yang banyak hutang, orang yang dihina, orang yang difitnah, diri mereka lemah. Bila diri mereka lemah, mereka sangat mudah masuk energi yang lemah. Kata-kata yang negatif, tomahan, benda-benda buruk, hantu, saka, dia senang masuk. Dan dia percaya benda tu, dan dia akan react benda tu jadi real, dan dia terperangkap dalam keadaan tu dan payah sembuh. Sebab tu tak boleh cakap benda-benda yang negatif pada orang yang tak sihat, terutama orang mental health, ya, terutama orang sakit. Sebab dia dah keadaan lemah, dia banyak negatif, maka dia sangat mudah terima benda-benda yang negatif. Sebab tu nak cakap baik, pujuk dia, awak akan sihat, ini tak ada apa-apa, hanya tunggu masa, muka awak makin putih, awak makin ceria. Jadi dia lebih cepat sembuh. Okey, jelas Okey, sama juga satu practitioner kita, dia cerita dulu dekat Sabah. Dekat Sabah pun sama juga, terutama orang-orang Bajau ni, mereka percayaan mistik mereka kuat. Di sekolah itu dekat Sadakkan saya pergi, yang majoriti orang Bajau, pernah satu sekolah itu dia histeria selama 3 bulan lebih.
hampir satu sekolah histeria, panggil perawat tu, panggil perawat ni, buat ni, tak sembuh juga. Dan akhirnya dia kata macam mana boleh sembuh. Cikgu Zaki beritahu saya boleh sembuh ialah kerana dia panggil satu perawat daripada KK. Tapi perawat ni dia telah mempunyai pemikiran yang lain, dia telah keluar sikit daripada kepercayaan tradisional dia. So dia kata ini semua pemikiran saja kan, ini semua tak betul, jangan percaya di pemikiran. Jadi apa dia buat? Dia pergi sekolah. Sebab itu tapi dalam psikologi, jika orang tu percaya pada hantu, dia kata dia perlu rawat, dia perlu buat itu, dia perlu buat ini, kita kena buat juga untuk memuaskan hati dia, untuk beri dia rasa ritual tu sembuh. Kita boleh buat. Jadi apa yang perawat ni buat, dia pun buat tabur garam, dia pun baca doa ya Al-Quran kuat-kuat, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dia buat kuat-kuat bagi pelajar semua dengar. Lepas tu dia berkata, okey, saya telah pagar sekolah ni dan saya telah halau semua benda-benda hantu, jin-jin ni keluar, sekolah ni tak ada dah bersih. Dan sekarang ni jin ni, hantu ni satu saja lagi, iaitu dia ada pada seorang lelaki dekat sekolah tu yang badan dia besar, tinggal seekor je, jalan dia tak ada dah. Jadi hari ni saya akan buang daripada budak ni. Dia panggil budak ni, dia pun pegang leher budak ni, dia pun tekan bau dengan kepala budak ni, dia tekan kuat-kuat, budak tu menjerit sakit. Lepas tu dia pun ambil, dia pun masuk dalam botol. Dia kata okey, tak ada dah, ini yang last, ini je paling kuat, last. Jadi selepas ni sekolah ni tak akan kena histeria lagi, kecuali budak ni kena. Kalau budak ni kena, baru orang kena. Tapi budak tu badan besar, dia tak pernah kena histeria. Jadi apa yang perawat tu buat, dia beritahu, dia hanya memberi satu arahan psikologi kepada pelajar itu supaya minda dia kuat. Dia percaya bahawa dah ada rawatan, dah ada pagar dan jin tu dah dibuang, dan lepas tu sekolah tu sembuh. Jadi apa yang dibuat ialah pengstrukturan semula pemikiran, ya, dengan mengikut budaya dan ritual dia supaya dia lebih mudah diterima. Jelas jadi sebab itu dalam Neo CBT, jika ada klien tu datang, wah saya kena buatan orang, wah saya sakit, saya kena buatan orang, wah saya sakit kena saka, kita tak boleh nafikan terus. Sebab itu kepercayaan, di belief dia. Kita hanya boleh kata okey, awak boleh pergi buat rawatan tradisional, awak boleh buat itu, semoga sembuh. Tapi awak kena letak limit masa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Jika tak sembuh, awak boleh stop ataupun awak kurangkan. Awak kena datang untuk perubatan moden, awak ikut psikologi dan kaunseling untuk rawat diri awak. Ya. Jadi kita jangan nafikan terus, walaupun kita dah faham konsep tu daripada pemikiran dia. Dan bila dah datang nanti, kita ceritakan pemikiran dia dan sebagainya, bagaimana nak hapuskan distorsi tu. Sebab itu saya ada satu kawan, dia engineer dan dia ada anxiety dan panik, dan dia kata kat saya, dia pergi merawat sana, merawat tu, buat itu, buat ini, dia habis 40,000. Dia habis 40,000 untuk merawat, tapi tak sembuh. Tapi lama dulu, dalam 15 tahun dulu, dia kata. Masa tu orang tak cakap lagi pasal mental health ni. Dia nampak van jenazah, badan dia menggeletar. Ya, dia dengar cerita orang mati, dia takut. Dia kata badi mayat dan sebagainya. Rupanya cek kepada psikiatris, rupanya dia ada anxiety. Dia makan ubat, dia buat terapi, dia makin stabil. Dan dia kata kat saya, dia habis 40,000. Saya pergi ke satu organisasi swasta, ada satu lelaki suami isteri ni, dia bercerai. Lepas dia bercerai, hubungan tu tak baik. Lepas tu dia asyik tuduh, dia kata isteri dia sihir dia, isteri dia buat dia, ini buatan orang, jadi tak tenang, dia marah, dia bergaduh, dia simpan dendam. Lepas tu dia sakit, biological dia, ya, dia pergi ubat sana, dia pergi ubat sini. Lepas tu kerja dia bagus, dan akhirnya dia kena buang kerja, dia berhenti kerja, dan dia habis dalam beratus, dekat 200,000 untuk buat berbagai perubatan. Dan akhirnya dia jumpa dengan psikiatris, dia ada depression, dia ada anxiety, dan dia ada bipolar, ya. Sebab itu kita benarkan mereka merawat dengan kepercayaan agama dan budaya mereka jika mereka perlu. Tetapi sebagai percubaan, kata tak sembuh, tak boleh, dia kena berfikir dan dia kena datang pada kita, dan kita akan sediakan rawatan psikologi, kaunseling yang lebih tersusun dan ambil ubat moden psikiatris untuk pulih. Ya, maksudnya kita jangan nafikan terus, sebab nanti kita akan
menyebabkan tapi kita kena cerahkan pemikiran dia dengan kepercayaan mistik ini supaya dia bebas daripada kepercayaan mistik. Sebab selagi dia salahkan orang lain, dia kata itu, ini dan sebagainya, dia tak akan mudah untuk sembuh dan keluar daripada permasalahan dia, kerana dia mencipta distortion yang makin kuat dan mencipta berbagai chemical dan hormon-hormon yang tak diperlukan dan menyebabkan haritan pemikiran dia makin teruk. Okey, so jelas apa yang saya mention hari ni, ya. Semoga dapat diterima dengan tenang. Kalau tak dapat terima, no problem, ya. Jangan terlalu paksa diri. Okey, Tahira yang rasa okey, memang rasa berdebar, semua tu gelombang. Yap, ya. Okey. Okey, betul Prof. Saya tak suruh anak-anak saya tengok cerita hantu. Okey, bagus. Ya. Sebab nanti pengaruhi dia. Kecuali tengok dengan kita boleh gelak-gelak, kita kata, kenapa dia jadi hantu? Dia jadi hantu sebab dia dapat duit. Director kata, awak pakai topi hantu, awak buat gaya hantu. Nanti orang bagi dia 1,000. Adik kalau bagi 1,000, jadi hantu nak tak? Nak. Macam itulah dia. Hantu tak wujud. Hantu tu wujud sebab dia berlakon. Dia berlakon jadi hantu sebab dapat duit. Jadi sakit pada pemikiran tu. Wah, dia berlakon, hantu tak ada. Sebab budak-budak dia bayangkan tu, dia nampak ingat tu real. Okey, sebab tu dia kena tengok dengan parenting guide sikit mungkin kan. Maknanya orang yang skizo, delusi dan hallucination pun ada menggambarkan hantu. Itu hasil daripada pemikiran pesakit. Yap, yang tertandam generasi demi generasi, golongan demi golongan, dan akhirnya dia masuk dalam akal umbi kita. Sebab tu histeria tak ada pattern. Histeria ini nak cakap pun susah, tapi dia memalukan bangsa kita. Sebab dia adalah masalah Melayu, dia adalah masalah pemikiran, dia adalah masalah budaya yang salah. Dia bukan penyakit. Orang Cina, orang India, orang English, orang Islam dekat Amerika, dekat Iran tak ada. Dia adalah budaya kita. Dan benda ni dah berakar umbi teruk. Dan saya tak boleh buat seorang. Kita kena buat sama-sama, hapuskan. Mungkin kita tak boleh hapuskan dekat golongan tua, tapi kita boleh betulkan golongan muda. Supaya mereka bebas dan mereka berpijak dalam realiti dan tak hidup lagi dalam alam fantasi yang menakutkan, yang diciptakan dalam alam pemikiran mereka sendiri. Okey, ni Elina, ada ciri-ciri hypnotism suggestion yang masuk dalam subconscious mind. Yep. Ya. Sebab itu saya sebut tadi, dalam psikologi, benda yang paling jahat, benda yang paling menakutkan adalah ketakutan. Sebab tu kita kena buang ketakutan. Orang banyak jadi jahat sebab ketakutan. Orang dikawal oleh ketakutan. Dan orang sakit pun sebab ketakutan. Sebab tu ketakutan adalah satu aspek yang sangat negatif. Sebab tu kita kena jangan bina ketakutan. Terutama ketakutan yang diwariskan generasi demi generasi tu. Okey. Yang naik gunung atau bukit hilang tu macam mana? Dia pendapat saya beginilah, Lavender. Tulis Lavender. Saya percaya yang hilang dekat gunung tu, saya percaya saya yakin apa yang dikatakan oleh bomber tu. Dia jogging, lepas tu mungkin dia tersesat, dia hilang arah, lepas tu dia jatuh di celah-celah batu-batu dan sempit, dan dia luka ataupun patah ataupun pingsan dan tak boleh keluar, dan akhirnya dia mati. Itu bukan dicolek oleh bunian, bukan dicolek oleh alam sebelah, tu semua tak ada itu. Itu semua tak ada itu. Itu semua tapi dia cedera dan dia mati. Sebab tu masa itu dekat atas bukit itu penuh dengan perawat-perawat yang mengatakan pada mak dia, wah dia diculik oleh orang bunian, wah dia dipaksa kahwin dengan orang bunian, makcik kena mak dia datang panggil nama dia, Alip, mak datang, Alip, mak datang, mak dia berusaha hati, Alip, mak datang, tapi tak jumpa. Dan Tuhan buktikan, dan memang tak ada, memang tak jumpa. Dan akhirnya mereka semua perlahan-perlahan turun dan dihalau untuk turun, dan akhirnya sampai sekarang tak jumpa. Dan saya percaya dalam 4, 5, 6 tahun lagi, bila ada orang terokai, bila orang masuk, orang akan jumpa dia punya mayat dia berserta rangka yang dah reput. Sebab dia mati secara kefitrahan, bukan dicolek, bukan apa sebagainya. Itu hanya pemikiran minda. Tapi kita tak boleh kata dia salah, tak boleh kata dia tak betul, tak boleh. Itu kepercayaan dia. Kita yang dah tercerah ni, kita hanya kasihan dan memahami, dan jika dia berkehendak, kita betulkan dia. Ya,
Kadang nanti kita bertelagah dengan orang, so tak perlu. Sebab level pemahaman tu lain, level pemahaman darjah 1 lain, darjah 2 lain, masuk universiti lain, PhD lain. Jadi kita dah faham pada PhD. Jadi kita kena bersyukur sebab tercerah dan kita bebas daripada ketakutan hantu, saka dan sebagainya dia dalam pemikiran kita saja. Okey. Sebab itu saya ada satu practitioner kita, dia perawat. Dia kata masa ada budak kena histeria, dia 4 orang merawat, masing-masing merawat. Lepas tu dah habis merawat tu, masing-masing tanya diri masing-masing apa yang dia nampak. Jadi perawat A kata dia nampak hantu raya, perawat B kata dia nampak cahaya tenaga hitam bergelombong, perawat C kata dia nampak jin bertanduk, perawat E kata dia nampak macam ada hantu perempuan minat kat dia. Jadi maksudnya dalam empirical dia, 4 perawat itu mempunyai persepsi yang berbeza. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dia berdasarkan kepercayaan pemikiran dia, pemikiran masing-masing. Tapi kita tak boleh salahkan dia, kita tak boleh salahkan perawat. Sebab dia belajar benda tu, dia percaya benda tu, dia yakin benda tu, jadi dia bayarkan benda tu, jadi benda tu datang. Itu kepercayaan dia. Jadi dia beritahu apa yang dia belajar, apa yang dia percaya. Sebab itu orang Melayu kena histeria, kena hantu, datang perawat kita baca ayat-ayat Quran, sembuh. Dan kawan saya India, dia masuk ke hutan, lepas tu dia kata ada hantu ikut dia. Dia pun malam-malam menggigau sebagainya. Suami dia bawa ke kuil dan suami tu suruh dia langkah besi. Dia balik, dia lega, hantu tu tak ikut dia lagi. Dan seorang Cina, klien saya, dia dekat Sarawak, dia kata anak dia kena rasuk tokong sami dewa Cina tu, sampai dia cakap seorang-seorang dia belagak ni sedap boleh sebagainya. Dia pergi pada sami Cina, tokong sami Cina tu buat bakar lilin, bakar ketan, tong kong teng tong teng tong, elok sembuh. Jadi maksudnya dengan rawat orang Melayu sakit kerana hantu, jumpa perawat Melayu Islam sembuh. Orang Cina sakit kerana hantu, jumpa perawat tokong Cina, jampi dengan Cina, sembuh. Orang Hindu India kena hantu, lepas tu jumpa sami dia, rawat, sembuh. Jadi semuanya sembuh. So what happened? Jadi maksudnya pemikiran masing-masing. Semua sembuh berdasarkan budaya dan ritual masing-masing. Sebab itu bila yang klien yang Cina tu, dia bagi tahu anak buah dia, saya kata okey, you kena bawa dia pergi jumpa Tok Pekong untuk buat ritual supaya dia percaya. Dia buat, dia percaya dia sembuh sebab dia nampak ritual tu. Sebab tu sometimes kita kena buat ritual untuk tanam satu kepercayaan baru, kesembuhan baru untuk ikut budaya dia. Sebab tu kita kena hormati dia. Yang penting dia sembuh lah. Cuma kita yang dah tercerah ni, kita dah memahami, maka kita kena jaga level kita, jangan turun lagi, jangan turun bawah lagi. You kena pegang benda tu, hati kita lebih tenang dan kita lebih rasa bebas. Okey, Hafizi, maksudnya Prof, distorsi mistik ini telah dimasukkan dalam minda kita selama bergenerasi. Ya, dan kita kena bantu sama-sama, Hafizul. Saya tak boleh buat seorang, jika tidak kita spoilkan banyak generasi kita. Okey, kesian pula dengan diorang yang terkena histeria dan hantu raya dan saka ini, tapi kepercayaan ini dah berakar umbi dalam masyarakat. Ya, betul ya. Jadi kita kena bantu sama-sama lah. Kita mungkin tak boleh betulkan keturunan orang tua, nenek moyang, tapi kita boleh betulkan generasi kita. Tapi kita kena berlawan dengan golongan-golongan yang percaya ni ramai. Maka kita kena banyakkan lagi kesedaran supaya masyarakat kita berfikir. Ada banyak lagi perkara yang saya nak ceritakan. Kalau untuk jelaskan benda ni, nanti kalau senang kita selit lagi supaya kita boleh kukuh. Tapi you all kena berfikir dan kena bebaskan diri daripada perkara-perkara ini. Adik Prof kadang badan lebam-lebam tapi tak terlanggar apa-apa pun. Biasanya apa yang orang Melayu kena gigit hantu. Okey, ini telah dibuat dalam kajian saintifik. Dia lebam-lebam tu sebab kita stres. Bila kita stres, dia akan pergi kepada organ, dia pergi kepada kita punya fisiologi, dia akan menyebabkan kita lebam, ya? Rasa orang dulu kata gigit hantu sebagainya, itu bukan. Itu sebab kita sedang stres, ya.
sebab kita kena stres. So anak saya satu hari tu dia telefon isteri saya. Dia kata, "Mak, malam tadi tidur kena tindih hantu." Takut, dia kata kat isteri saya. Isteri saya bagi tahu saya, "Abang, anak kita kata kena tindih hantu." Saya pun bagi tahu dekat anak. Dia kata, ada tak kawan-kawan dia cerita pada hantu yang menyebabkan dia takut? Anak saya kata betul. Kawan dia balik pada kampung, cerita pada dia bahawa dia kena tindih hantu dan dia takut benda tu hantu tu boleh kontrol. Jadi kawan dia cerita pada anak saya dia kena tindih hantu. Lepas tu anak saya takut. Malam tu anak saya tidur, dia kena tindih hantu. Jadi sebenarnya apa? Energi ketakutan tu. Jadi saya kata tak ada apa-apa benda tu sebab kawan abang cerita, abang takut, sebab tu abang kena. Jadi dia pun faham, oh tak ada apa-apa. So habis clear kat situ, kita putus kat situ. Tak ada apa-apa lagi dah ya. Dan dalam psikologi, tindih sebagai itu boleh diterangkan secara empirikal, bagaimana tentang tekanan, pressure, nafas dan sebagainya. Ya. Okey, jelas ya. Jadi jaga pelihara kesihatan mental health kita dan jangan jatuh dalam perangkap pemikiran mistik lah. Sebab pemikiran mistik dalam kalangan masyarakat Melayu, dia turun-menurun, dia sangat negatif dan sampai jadi histeria dan jadi satu penyakit dalam sosial dan tak ada kesembuhan, dia tak ada penghujungnya. Semuanya adalah kepercayaan dan perkara yang salah dan ketakutan yang dibina dalam generasi yang tidak betul, tapi hanya satu herotan dalam pemikiran. Okey, lebam-lebam tu juga tanda anemia. Mak saya ada, saya pun ada, kawan saya pun anemia pun ada, tapi kami panggil dia gigit hantu. Yap, terima kasih dia. Jadi benda ni sebenarnya telah dibuktikan dia stres dan ada penyakit dan sebagainya. Okey, so malam ni kita habis agak lambat, tapi kita bersyukur dapat sampaikan knowledge dan terima dan bersyukur dan terima dan bersyukur. Nanti Tuhan akan tajamkan lagi pemahaman itu untuk kita hidup lebih sejahtera dan bawa kesejahteraan kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Rasai kasih sayang Tuhan dan I love myself. Terima kasih.